Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan hujah yang dibentangkan di Parlimen oleh Wan Ahmad Faizal hari ini ya, yang mana berkenaan dengan isu laporan polis terhadap mereka yang mengalih sokongan kepada kerajaan yang ada, iaitu melibatkan ahli Parlimen daripada Bersatu. Yang mana kita dengar cakap-cakap di luar sana sebelum ini berkenaan dengan isu sogokan lah, isu sokongan lah, isu yang mana membabitkan mereka ini didampingi ataupun didatangi oleh broker lah dan sebagainya. Jadi kita dengar dulu hujah Wan Ahmad Faizal di Parlimen hari ini. Jom kita tonton. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Umat Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma saya nak perbetulkanlah yang Umat Menteri dan rakan-rakan Dewan pada hari ini. Sebenarnya satu laporan polis telah dibuat oleh Armada Bersatu Malaysia tengah malam semalam. Ya, ada kata ini cakap-cakap kosong dan fitnah. Tidak, kita ada fakta, kita ada kes dan laporan susulan SPRM akan dibuat. Selepas ini Tuan Di-Pertua, kami akan buat sidang media untuk menjelaskan tentang laporan polis ini. Terima kasih. Baik, Sila Menteri. Terima kasih. Saya ucap syabas Macang dan Armada bekerja sampai tengah malam untuk buat laporan polis. Hakikat bahawa polis menerima aduan menunjukkan polis juga profesional lah ya. Baik. Tak ada masalah apa-apa, tak ada beza apa-apa. Saya ulangi, kesediaan kita ada aduan, unsur ugutan, polis. Habuan, sogokan, itu SPRM. Seksyen berapa? Seksyen 16, Seksyen 17. Saya bantu Macang bila buat nanti SPRM, kod terus. Seksyen 16, Seksyen 17, Akta SPRM. Ya. Dan memang kita patut galakkan. Ya, sebab kalau ada maklumat dan tak lapor, itu jatuh juga kegagalan melaporkan, tu pun satu kesalahan juga. Ya. Bila lapor, berikan semua apa yang disebut sebagai bukti. Kalau dibuat di bawah ugutan, itu kod Seksyen 506 Kandung Keseksaan. So, saya bantu. Seksyen 506 Kandung Keseksaan, ugutan. Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM, itu habuan dan sogokan. Okey, tak ada masalah. Kerana itu, dalam aduan itu sertakan semua elemen yang dikatakan. Kedua-dua agensi. Maksud SPRM pagi tadi ketika memberi taklimat kepada saya menyebut kesediaan mereka untuk menjalankan siasatan secara profesional. Dan di satu sisi lain, ya, ahli-ahli yang berhormat, sahabat-sahabat Macang juga sebelum ini, boleh jadi tindakan mereka itu kerana keyakinan mereka terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang telah mewujudkan kestabilan politik, berusaha keras memulihkan ekonomi, menjamin kebajikan dan keadilan sosial kepada rakyat, dan membalut semua itu dengan prinsip pemerintahan yang berasaskan kepada practice of good governance, keyakinan mereka yang mereka buat. Boleh jadi juga mereka rasa bahawa propaganda kerajaan ini akan jatuh bulan Ogos seperti yang diwar-warkan sebelum pelarian negeri. Sekarang dah bulan 11. Bulan 12 pula Menteri. Bulan 12. Jadi mereka pun rasa tak boleh jadi ni. Lepas tu bulan 1 pula sokongan. Itu aja. Terima kasih banyak. Mungkin kawan-kawan lihat ini tidak nampak bahawa ialah satu pembohongan dan satu penipuan dan satu kelicikan yang cuba dibuat. Apa yang kita lihat ya, mungkin Wan Ahmad Faizal semalam tidak tidur. Dia memikirkan bagaimana dia nak menjawab soalan ataupun bagaimana dia nak membidas kenyataan apabila dikeluarkan oleh Menteri KDN. Jadi kita lihat daripada sisi dia pergi buat laporan polis pada tengah malam. Sedangkan isu ini dah pun beberapa hari, dah pun hampir sebulan, isu mereka-mereka, ahli-ahli parlimen mereka yang menyokong kepada kerajaan yang ada hari ini. Kenapa baru malam ini tadi, baru jam 12 malam, mereka pergi buat laporan polis? Ini adalah hasil daripada, kalau kita lihat, dia sendiri pun tak dapat tidur malam dan akhirnya dia carilah idea macam mana pukul 12 malam baru dia fikir, kalau saya tak buat laporan polis, besok akan ada jawapan daripada menteri di parlimen. Jadi dia pergi buat laporan polis pukul 12 malam. Pagi ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution perlu jawab isu ini, yang mana kita tahu
menteri perlu menyediakan soalan-soalan yang mana untuk diberi jawapan, untuk dibentangkan pada pagi ini. Dan akhirnya, kalau kamu pergi buat laporan polis pukul 12 tengah malam, macam mana menteri nak pergi siapkan jawapan untuk kamu? Jadi kalau kita lihat, mungkin daripada pihak polis pun belum sampai lagi kepada Menteri KTN. Kerana laporan dibuat jam 12 tengah malam. Inilah sikap mereka ini. Dia nak mengelak, dia nak menunjukkan bahawa mereka ni hebat. Dan akhirnya, kita tengok sampai bertegang urat, sampai begini-begini dengan kertas dekat depan parlimen, dalam parlimen tu. Bukan itu permasalahannya sekarang ini. Permasalahan yang kamu sekarang ni nak bercakap, tak payah nak cakap, berbohong. Dah nampak sangat. Banyak hari, kenapa malam tadi baru buat laporan polis? Ini dah jelas. Malam tadi jam 12 lagi. Dah tahu, orang siapkan laporan. Orang sampai pagi siapkan laporan. Yang kamu pergi tegeh-hegeh pula pergi buat laporan polis jam 12 tengah malam. Lebih baik Wan Ahmad Faizal pergi buat laporan polis pagi ni. Ataupun dia buat petang semalam. Kenapa benda ini dia pergi buat tengah malam? Dia nak menyelamatkan diri. Untuk dia nak bagi jawapan kepada PN. Dia nak bagi jawapan supaya mereka ni dilihat tidak bersalah. Jadi apa ulasan daripada Menteri KDN hari ini? Dia siap bagi lagi akta mana yang perlu digunakan. Dan kita tengok bahawa bagus juga dia buat laporan polis. Supaya kita tengok siapa dia, ahli parlimen ini yang kita boleh lihat sebagai ambil rasuah. Siapa dia, broker-broker di belakang kerja ini. Dan kita nak tahu, adakah mereka ini membuat laporan polis yang boleh kita cas kerajaan yang ada hari ini, yang mana kita boleh lihat bahawa betul ke Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyogok mereka-mereka ini seperti mana zaman mereka jadi kerajaan. Hari ini mereka-mereka ini yang konon-kononnya memperjuangkan bersih, stabil dan sebagainya ini pembohong. Dan dia pergi buat laporan polis ini hanya semata-mata untuk nak menyelamatkan, untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa ini bukti lah, bukti. Bukti apa? Kita pun tak tahu lagi laporan polis dia ni menunjukkan kepada siapa yang bersalah. Ini sebenarnya akan menunjukkan kepada rakyat bahawa Parti Bersatu ini bakal kita tengok ramai di kalangan mereka akan menunjukkan bahawa mereka telah pun terlibat dengan isu rasuah, dengan melibatkan isu sebelum mereka jadi pemimpin bersatu itu dulu, yang mana mereka telah pun disogok. Dengan kalau tidak menyokong juga mereka akan diukut. Dan banyak lagi lah. Dan mereka telah pun ditawarkan dengan jawatan-jawatan GLC. Dan tak payah Wan Ahmad Faizal nak bersuara. Rakyat hari ini bukan bodoh. Kita menilai. Saya lihat perbahasan di parlimen hari ini. Dan saya lihat apabila dia bangun saja seperti itu, seolah-olah dia lah hero Melaya. Dan kita sebagai rakyat boleh menilai bahawa itulah pembohongan-pembohongan yang ada dalam politik ini. Jadi sebagai tokoh muda yang saya tak beritahu dekat Wan Ahmad Faizal, kalau pergi buat laporan polis tu, jangan suruh armada kamu. Kamu tu ketua armada. Kalau nak pergi buat laporan polis, kamu sebagai ketua, saya harap dia sendiri. Saya tidak tahu ya laporan polis tu sebab saya tengok apa yang dia hulu-hulu dekat parlimen dengan kertas tu tadi. Adakah nama tertulis di sana Wan Ahmad Faizal? Kalau setakat kau suruh macai-macai kau yang pergi buat laporan polis, tak payahlah. Lepas tu kau masuk dalam parlimen, kau tunjuk ini laporan polis. Tapi bukan saya yang buat laporan polis. Inilah kerja dia. Saya tak tahulah. Ahli-ahli armada aja ni, yang masih nak ngikut Parti Bersatu ni, walaon-walaon mereka ni, yang masih berkiblat ni, apakah mereka ni dapat duit untuk pergi buat laporan polis ini? Dan saya tengok mereka pergi buat laporan polis adalah atas kehendak daripada kerakusan pemimpin mereka. Lebih baik kamu orang tinggalkan Parti Bersatu ini daripada kamu terjebak lama dengan pembohongan demi pembohongan, penipuan demi penipuan. Dia akan merosakkan diri kamu sendiri. Jadi saya harap siapa yang ikut armada Bersatu ni batalkan je lah. Kamu pergilah ikut parti lain. Walaupun parti PAS itu berada dalam golongan kamu di sana, kamu nak pergilah dekat PAS pun tak apa. Jangan duduk dalam Parti Bersatu ni. Parti Bersatu ni dah rosak dah, hancur dah. Dah tak ada gunanya. Pemimpin-pemimpin muda mereka seperti Wan Ahmad Faizal ni pun tak bertanggungjawab. Kalau kamu orang pergi buat laporan polis dan akhirnya laporan polis itu palsu dan betul dan tidak betul apa yang kamu ulas, yang kamu nak beritahu dekat sana, entah kamu pula kena soal siasat nanti. Saya tunggu ni, semoga mereka pergi buat laporan SPRM, jangan pergi buat tengah malam.
Banyak waktu lain pergi buat pagi ke petang ke jam 8 malam pun tak apa. Tengah malam ni menyusahkan polis. Polis nak tidur pun, polis nak rehat pun, nak banyak lagi kes lain yang nak diselesaikan, kamu pergi menyusahkan balai. Kamu pergi buat laporan polis pukul 12 tengah malam. Ini kerja yang paling gila, yang mana bendanya tak penting mana pun. Bayangkan kalau ada emergency dekat balai polis, nak pergi buat laporan polis. Gara-gara parti politik yang seperti ini pergi buat laporan polis yang tidak penting sangat, engkau pergi buat 12 tengah malam. Sebab sebenarnya isu ini penting, tetapi tidak penting untuk kita pergi buat pukul 12 tengah malam. Pagi ini pun boleh Wan Ahmad Faizal buat. Kenapa perlu tengah malam? Kenapa perlu selesaikan laporan polis tengah malam? Kerana nak menyelamatkan sidang parlimen dia yang dia nak bawa pagi ini. Dia menyusahkan orang. Lepas tu masuk parlimen, kau tengah mulut, asyik duk tidur. Inilah pimpinan muda daripada Perikatan Nasional. Itu saja hujah saya. Sekian. Terima kasih.